Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, terima kasih kerana menanti-nanti dan terus menanti bersama dengan kita dalam rancangan 30 minit Ustaz Don. Sebelum saya meneruskan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenung sejenak Islam, agama yang indah, dan sentiasa mengajak hamba-hambanya ataupun umat-umat Islam untuk membersihkan hati dan perasaan, kerana itulah dasar kepada Islam. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan salah satu perkara yang penting yang menjadi tonggak kepada rukun iman dan rukun Islam, iaitu kalimah syahadah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, dua pesanan utama. Yang pertama, kepada para alim ulama, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, para tenaga-tenaga pengajar, kalau saya ada salah dan silap, tolong tegur dan bantu kami untuk menyampaikan ilmu melalui cara yang terbaik dan mudah difahami. Dan yang kedua, kepada mereka yang ingin berinteraksi dengan kita, insya-Allah line kita clear punya hari ini, jangan lupa hubungi kita di 0322602411 atau di 0322601610 ataupun boleh tulis di Facebook kita di www.facebook.com/30 minit Ustaz Don. 30 minit Ustaz Don macam yang tertera di hadapan, ataupun ke email kita ustaz.don@tvalhijrah.com. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, baik, saya nak jawab beberapa soalan dulu, boleh? 10 minutes, boleh? 10 minutes saja. Baik, soalan yang pertama daripada Firdaus. Assalamualaikum. Saya ada beberapa soalan nak ditanyakan di sini. Baik, yang pertama, dengan menunaikan solat, pakaian kita perlu bersih. Buat pengetahuan Ustaz, perempuan selalu kurang bersih dalam, pakaian dalam terutamanya pakaian-pakaian tertentu, okey? Minta maaf, ini pendapat dia. Jangan marah, jangan serbu. Dengar dulu soalan dia. Jadi, apakah mesti ditanggalkan pakaian tersebut sebelum menunaikan solat? Saya sering ragu-ragu akan hal ini. Bolehkah Ustaz jelaskan? Baik. Soalan yang kedua, seperti yang kita maklum, rukun Islam ada 5 dan Ustaz memberitahu pada sebelum ini, kalau kurang satu, tolak semuanya. Tetapi bagaimana jika seseorang tidak sempat menunaikan haji dan dia telah meninggal dunia? Macam mana, tinggal kosongkah? Baik, soalan yang ketiga, boleh tak Ustaz terangkan bagaimana hendak mendapatkan solat yang khusyuk? Soalan yang pertama tadi berkaitan dengan wanita dan juga pakaian wanita, terutamanya pakaian peribadi. Faham pakaian peribadi. Baik, pakaian peribadi terutamanya orang perempuan. Kenali diri anda, kerana hukum tertakluk pada diri individu. Hukum pada anda tidak sama dengan hukum pada orang lain dari segi hukum-hukum tertentu. Jadi bagi mereka yang menghadapi masalah, bagi wanita yang ada boleh sangkut paut dengan melibatkan najis, maka kena tanggalkan pakaian tersebut. Faham maksud saya ya? Fahamlah kan? Tolong tanggalkan pakaian tersebut dan sarungkan telekung anda, boleh terus semayang. Tapi sebelum tu cucikan dahulu terlebih dahulu sebelum kita semayang, baru ambil wuduk dan kita semayang. Boleh? Mesti tanggalkan. Dan bagi mereka yang saya begini, sidang penonton, kenapa kita tidak begitu prihatin sedikit apabila kita ingin menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh? Okey, soalan yang kedua, kalau tak sempat menunaikan haji. Baik, haji adalah rukun yang tertakluk pada kalimah man istata'a. Ada siapa-siapa yang berkemampuan, termasuklah tenaga, wang ringgit. Bagi mereka yang tidak dapat berkemampuan, sebab itu bila meninggalnya seorang, kita ada buat haji untuk dia, upah haji. Ingat tak? Insya-Allah itu dapat membantu melangsaikan apa yang tidak dapat dilangsaikan ketika dia hidup. Boleh tak? Boleh InsyaAllah. Kalau bab ni nanti kita masuk masa kita bincangkan bab haji ni, insyaAllah. Okey. Yang ketiga, apa dia tadi? Solat yang khusyuk. Salah satu petua untuk mendapatkan solat yang khusyuk. Sebelum tu saya nak sebut, apa yang anda faham dengan solat khusyuk?
Dan salah satu benda yang orang selalu kata, solat khusyuk, solat khusyuk, solat khusyuk. Ketahuilah bahawa sidang penonton sekalian, solat yang khusyuk bermula daripada wuduk yang khusyuk. Kalau wuduk pun dah was-was ikut setan, solat for sure payah nak ikut malaikat dah. Kalau wuduk pun dah astaghfirullahalazim berapa kali astaghfirullahalazim, for sure semayang sat lagi pun susah nak khusyuk. Salah satu petua untuk mendapatkan solat yang khusyuk, jaga wuduk anda dan khusyuk ketika anda ambil wuduk lillahi ta'ala. Boleh tak saudara Firdaus? Okey, boleh. Berapa minit dah saya jawab ni? Sidang penonton yang saya kasih siang, baru awal lagi. Ada masa lagi nak jawab soalan, saya jawab lagi. Assalamualaikum. Tapi soalan ni datang daripada orang yang saya terkejut tahu, sidang penonton sekalian. Ni Mariah Carey yang tanya saya. Saya tak tahu dia dah masuk Islam ke belum. Dia Mariah Carey, dia tanya. Dia kata nama dia Mariah Carey. Salam Ustaz. Cakap Melayu pula tu Mariah Carey ni. Salam Ustaz. Saya ada banyak soalan. Banyak sangat soalan nak tanya. Dah lama saya pendam. Sebelum dia masuk Islam ni. Dia sebelum masuk Islam. Jadi dia kata apa? Harap Ustaz dapat menjawab soalan-soalan saya. Ni saya melawak je, bukan Mariah Carey betul itu. Nama dia ikut gelaran dia. Dia kata, sewaktu kita baca doa kunut dan tahiyat awal atau tahiyat akhir, haruskah juga kita wakaf sebagaimana Ustaz ajar untuk bacaan Al-Fatihah minggu lepas? Sidang penonton yang saya kasih sekalian, bagi bacaan-bacaan lafaz rukun, tolong jaga tanda-tanda baca. Kerana ia duduk pada lafaz rukun. Kita akan pergi terperinci bila kita masuk bab semayang nanti insya-Allah. Boleh? Kita kena baca betul-betul. Sebab itu di dalam tahiyat disebut di dalam kitab Muniyatul Musalli, sidang penonton sekalian. Ada satu kitab nama dia Muniyatul Musalli. Maksud dia kata apa? Keperluan orang-orang yang nak semayang, dia kata apa? Mesti lafazkan kalimah tahiyat itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibah tulillah. Berapa kali syahadah tu kena jaga. Sidang penonton sekalian, bila soalan tanya bila kita doa kunut, mesti baca ikut yang betul. Kenapa? Kalau payah nak faham apa nama yang ni kan, payah nak faham bahasa canggih macam ni, kita pakai bahasa ATM sudah. ATM card, kalau kita tekan password, masuk kad tu tekan, tak. Bukanlah tekan macam ni, ni macam menari ya, tekan tak. Pak, salah nombor. Boleh dapat tak? Tak boleh. Mesti betul keyword dia. Kalau nombor dia 66675, mesti 66675. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, boleh faham tak? Jadi kena baca ikut yang betul. Kita terima satu pemanggil. Halo, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Nama saya Ann. Ann? Okey, Puan Ann. Ada apa yang saya boleh bantu? Saya ada satu kemusykilan. Baik. Macam ni tahu. Macam mana nak cakap? Tak apa Puan. Gunakan bahasa yang selesa. Tidak ada masalah. Kita sedia menanti mendengar. Saya ada satu masalah. Ya. Sebab saya gunakan pewarna rambut dan saya selalu risau adakah hadas saya, sekiranya saya berhadas, saya mandi hadas tu, adakah dia diterima atau tidak macam tu? Kira pewarna rambut ni dye lah Puan ya? Dye. Okey, dye. Okey nah. Puan memang dah lama dah pakai? Ya, saya dah lama dah pakai dan saya ada baca beberapa sumber dia cakap benda tu boleh. Ada beberapa sumber cakap benda tu tak boleh. Jadi saya rasa macam benda ni dia masih mengelirukan saya. Baik Puan. Terima kasih kerana Puan sudi menanyakan satu soalan yang sebenarnya besar Puan. Betul. Soalan ni benda ni besar. Tapi Puan, saya harap lepas saya jawab nanti, Puan begitu besar juga hati untuk melakukan perubahan. Boleh Puan? InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Puan. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Soalan daripada Puan N berkaitan dengan memakai pewarna rambut. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, di sini ada dua permasalahan yang selalu orang confuse berkaitan dengan pewarna rambut. Satu berkaitan dengan halal, satu berkaitan dengan boleh tak boleh. Saya sebut, halal belum tentu lagi boleh menyebabkan kita boleh pakai. Saya ulang balik. Kalau pewarna rambut itu dia tulis cop halal, belum bermakna kata kita boleh pakai. Kenapa? Contoh, minyak petrol, halal ke haram?
Contohlah, cuka halal ke haram? Halal. Tapi boleh tak kita duk, mana cuka, saya nak langgah cuka, geduk minum. Orang kata, hang gila duk buat kerja macam tu. Tak boleh. Benda yang halal bukan bermakna kita boleh memakainya. Boleh halal dari segi ingredient. Baik, itu selesai. Yang kedua, berkaitan dengan boleh tidak boleh pewarna rambut. Puan, Anne dan juga semua yang ada di luar sana. Dengar, wahai wanita-wanita dan juga lelaki-lelaki yang saya cintai sekalian. Kerana saya sayang semua. Apa dia? Kena dengar, kalau pewarna rambut selain inai, dia tidak menyampaikan air kepada kulit, kepada rambut kita, maka tidak sah mandi hadas kita dan wuduk kita. Maka siapa yang memakai pewarna rambut itu terpaksa kita potong botak bagi rambut tumbuh lain. Boleh puan ya? Besar ni sangat. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk kepada isu topik kita hari ini. Tak apa, kita ambil soalan macam tu, kita nak masuk topik kita. Hari ini berkaitan dengan kalimah syahadah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Berkaitan dengan soalan-soalan tadi ni, saya nak sebut kalimah syahadah adalah satu kalimah yang penting. Sebab tu dikata kalimah syahadah ataupun dua kalimah syahadah. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum saya nak masuk dengan lebih terperinci, orang ingat seronoknya kalimah syahadah mudah saja. Nanti. Kalimah syahadah ini ada banyak kesilapan sebenarnya yang dilakukan. Terutamanya boleh dengar ketika muazzin sedang azan. Kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Tengok sidang penonton sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Alah, awak tulis macam ni. Wa asyhadu sama juga. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, di sini selalu orang buat kesilapan. Selalu sangat kesilapan berlaku di sini. Dia asyhadu. Asyhadu, bukan asyadu. Kalau selalu orang asyhadu an la ilaha, asyhadu, bila masa jadi asyadu? Dia kena asyhadu an la ilaha illallah. Ini salah satu tempat yang berlaku kesilapan. Kita kembali selepas ini. Boleh? InsyaAllah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, terima kasih, thank you very much kerana stay tune with us. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, saya ulang balik. Kalimah syahadah, jaga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah ini juga selalu orang buat kesilapan. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Lawah, bukan lawah, bukannya lawah. Gimana? Lawah. Sebab apa jadi dia lawah? Sebab Allah, alif di atas A, bukan alif di atas O. Betul tak? Alif di atas A. Jadi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Cuba sebut sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Boleh jaga? Baik, itu adalah kesilapan yang selalu orang buat. Sebab tu sometimes kita kata, kenapa aku tak menghayati Islam? Macam mana nak hayati kalimah syahadah kita tersilap? Boleh Sebab dia kalau duduk di dalam semayang, dia akan melibatkan bacaan semayang kita rosak. Kalau duduk pada bacaan tahiyat akhir, maka boleh menyebabkan semayang kita batal. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey, saya nak ke tempat satu lagi sebab saya rasa saya nak bercerita dan nak menerangkan kepada sidang penonton dengan lebih mendalam lagi berkaitan syahadah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Kalau kita tengok, syahadah memainkan peranan yang sangat penting kepada kita. Kenapa? Inilah
pegangan akidah kita. Bila kata akidah, sekolah-sekolah dulu pun dengar akidah tu apa? Akidah bahasa Arab. Pendek dia punya root word dia, kata akar dia aqadah. Maksud kata ikat. Akad nikah tu, akad nikah. Ikat antara seorang lelaki dengan perempuan tu. Akad, ikatan. Jadi bila satu ikatan tali kasut, boleh terputus tak? Boleh. Ikatan plastik, boleh terputus tak? Boleh terbuka tak? Boleh. Ikatan apapun ikatan bendera kita, boleh terbuka, boleh. Sama dengan pegangan kita. Boleh jadi goyah sesetengah masa. Sebab itu umat Islam kena semayang sekurang-kurangnya 17 rakaat dalam setiap semayang 5 waktu. Dia kena baca syahadah. Nampak? Untuk membersihkan hati dia balik supaya tidak goyah, ikatan kukuh. Kita terima satu pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Siapa di sana? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Ya, Tuan. Daripada mana, Tuan? Dari orang Pakistan, dari Sabah. Daripada Sabah. Baik. Ya. Silakan, Tuan. Saya tanya Ustaz. Ya. Sakit sudah 1 tahun lah. Sudah sakit 1 tahun? Tapi macam-macam ubat makan lah. Okey. Ya. Tak Okey. jadi bagus lah. Tapi saya banyak buat amalan pun tak jadi bagus lah. Oh, makan ubat makan, semayang. Ya, tapi macam tanya macam Ustaz, dia boleh cakap baca ini jadi bagus. Tapi dalam report pun tak ada apa-apa. Okey. Muhammad Yusuf. Ya. Nanti saya bagi penerangan, boleh dengar betul-betul? Bila saya bagi penerangan, dengar betul-betul, boleh? Okey. Nanti saya beritahu, tolong ambil perhatian, nanti buat ya apa yang saya beritahu, insya-Allah. Boleh? Boleh. Terima kasih Encik Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya doakan insya-Allah Encik Yusuf sembuh satu hari nanti. Syafakallah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, Masya Allah, Tabarakallah, macam-macam orang diuji di atas muka bumi ini. Sebelum saya nak sebut, Encik Muhammad Yusuf, tolong jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan ungkap dah perkataan macam tadi Encik Yusuf, jangan. Dah banyak kita buat, tapi kita ini hamba Allah. Ikut suka Allah nak buat apa kat kita. Tapi saya nak sebut Encik Yusuf, tahukah Encik Yusuf, kenapa kadang-kadang kita baca tak jadi? Pertama sekali kepada Encik Yusuf, berkaitan sama macam kita sebut kalimah syahadah hari ini. Apa dia? Bacaan-bacaan yang diberikan kepada kita. Contohnya selawat syifa. Contohnya surah Al-Fatihah. Contohnya bacaan-bacaan menghindarkan gangguan-gangguan makhluk halus. Contohnya a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tam tu ada 6 harakat tu, mesti kena baca bagi betul Encik Muhammad Yusuf. Jadi tolong bagi ada orang memandu Encik Muhammad Yusuf baca dengan bacaan yang betul. Mudah-mudahan bacaan yang betul itu akan membantu menyembuhkan kita, insya-Allah. Sabar ya Encik Yusuf, kerana Allah berpesan wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Bersabarlah, orang Islam kena banyak akan bersabar dan meminta bantuan melalui cara bersabar dan salat. Mudah-mudahan Allah kata dalam tu, Allah bersama dengan orang yang bersabar. Mudah-mudahan dengan cara bersabar dapat menyembuhkan dan menghilangkan rasa sakit kita, insya-Allah. Boleh Cik Yusuf? Kita terus kepada perbincangan kita berkaitan dengan syahadah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kalimah syahadah menjadi maksud saksi. Jadi bila kita kata seseorang mengucapkan 2 kalimah syahadah, dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW itu persuruh Allah, dalam erti kata tidak ada lagi dah Rasul selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton, bila saya sebut sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa berselawat kepada Nabi, okey? Boleh nah? Thank you. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, saya dalam hal ni saya nak berkongsi dengan kita. Ingat, bila kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, dia memainkan peranan yang penting untuk perbincangan kita selepas ini. Kenapa? Kerana mengucapkan 2 kalimah syahadah,
Kita menjadi saksi bahawa Al-Quran adalah pegangan kita, hadis Nabi adalah pegangan kita. Bila mai saja Quran, mai saja hadis, insya-Allah kita percaya, kita yakin dan kita percaya dengan apa yang Al-Quran kata. Contoh Al-Quran kata apa? Contoh Al-Quran kata, siapa yang semayang orang yang berjaya. Dalam firman Allah apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Maka berjayalah orang mukmin itu yang mana yang di dalam salatnya dia khusyuk. Maka siapa yang semayang yang khusyuk dia berjaya, kita yakin. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, inilah makna kalimah syahadah. Inilah makna kalimah syahadah. Lepas ini kita akan banyak bercakap berkaitan dengan Al-Quran. Bila kita cakap bab wudu, bila kita cakap bab semayang, bila kita cakap bab puasa, bila kita cakap bab zakat, bila kita cakap bab haji, semuanya dalilnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mulia. Maka kita kena yakin dan kita kena percaya. Dan dalam menyelesaikan masalah, tidak ada sumber yang terbaik melainkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Pandailah sidang penonton sekalian. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, itulah berkaitan dengan kalimah syahadah. Sebab itu pesanan yang pertama di dalam rancangan kita ini, akhir ni, lepas kita habis ni nanti semua orang kena apa? Pertama sekali, belum lagi. Pertama sekali apa dia? Mesti baca syahadah dengan betul dahulu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca bagi betul. Itu yang pertama. Boleh? Kita sangka kata kita doa, dah mengucap dah lama dah jadi orang Islam dah, tapi yang buat Islam seru tak sampai. Orang selalu kata seru tak sampai. Nak seru macam mana? Keyword tak betul, password tak betul, tak boleh masuk punya. Kali ni masuk password betul-betul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zas boleh bawa keluar duit Islam. Boleh? Yang kedua, ingat bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita yakin kata Allah itu Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah dan tidak ada lagi Rasul selepas baginda SAW. Boleh. Makna kata semua orang bersedia untuk nak meneruskan perjalanan kita selepas ini dalam kita menghadapi apa kita kata kehidupan kita seharian. Boleh? 5 minit baki yang terakhir ini, insya-Allah saya nak sentuh lagi sikit berkaitan dengan syahadah ni. Apa dia? Selalu orang kata, alah susahlah pergi jabatan-jabatan agama ni. Orang nak mengucap dua kalimah syahadah, nak masuk Islam pun payah. Kena ingat sidang penonton, kesalahan manusia itu sepasal. Mungkin kita lambat buat kerja. Itu saya minta ampun, minta maaf. Itu manusia biasa. Yang penting sekali ialah kalimah syahadah ini, bila seseorang itu mengangkatnya, kita sudah dikira sebagai Islam. Buat proses itu, selepas itu kita terima pemanggil satu lagi sebelum kita habis. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, siapa di sana? Ya, saya Muhammad Fazli bin Hasan. Ya, Tuan Muhammad Fazli. Ya, saya ada soalan untuk tanya kepada yang berbagai ustaz. Ya, silakan Tuan. Yang berkaitan dengan pengertian kalimah syahadah la ilaha illallah tu ya Ustaz. Apa, macam mana Tuan? Kalimah la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau dalam pengertian yang kita selalu sebutkan, Ya. aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Betul Tuan. Jadi dalam kalimah tu, kalau yang saya faham lah, Tuhan tu dekat Rob. Tuhan itu apa dia? Maksud selalunya Rob ni Tuhan kan. Ya. Jadi la ilaha illallah, macam mana kita boleh dapat dia punya terjemahan tu tiada Tuhan yang disembah. Baik, saya faham. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Soalan yang bijak. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang duk tunggu soalan-soalan ni. Saya dah ready dah insya-Allah. Tapi kalau saya salah tolong perbetul lah. Biasalah manusia ingat-ingat lupa. Sidang penonton sekalian, Rob itu membawa makna yang lebih banyak lagi dan besar. Sebab tu Allah start dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Dalam kalimah syahadah,
ilah itu, kalimah ilah menunjukkan kepada sembahan-sembahan, menunjukkan kepada Tuhan-Tuhan yang orang duk sembah ni. Saya dah sebut lagu tu yang Tuhan-Tuhan lain itulah. Itu maksud ilah. Kalimah ilah di dalam bahasa Arab membawa maksud Tuhan. Yang Rabb tadi tu dia membawa makna lebih banyak lagi. Banyak lagi, lebih besar, lebih banyak lagi. Apa dia? Rabb membawa maksud pendidik, pembimbing, pemimpin, pemantau, pemberitahu. Banyak makna Rabb. Rabb itu bukan makna Tuhan. Rabb itu lebih besar daripada itu. Kalau Tuhan yang kecil-kecil ni yang tak ada makna ni, itulah ilah. Dan Allah datang dengan kalimah alif lam dengan menunjukkan kalimah Allah itu ma'rifah, dikenal pasti. Siapa dia? Allah. Siapa dia? Tuhan kepada orang Islam. Selesai. Sebab tu kalimah Allah tak boleh buat main-main. Tapi isu ni sudah dijawab oleh ramai ulama. Boleh? Kalau dah jawab ramai dah ulama kata Allah jangan kacau. This is ours. Jangan ganggu. Okay? Kita tak ganggu pun orang lain. So don't disturb us. This is Allah. Allah is ours. It's Muslims. So dalam lagu Soldier of Allah tu satu album Soldier of Allah dia kata apa? Lesson number 1, don't ever mess with Muslim. Because we do mess with others. Boleh? Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Alright. Berkaitan dengan kalimah ilah itu, saya ulang sekali lagi. Ilah itu membawa maksud Tuhan-Tuhan biasa ni yang kecil-kecil ini. Yang betul sungguh-sungguh itu maknanya ialah yang kata Rabb tadi tu. Sebab Tuhan tadi kata Rabb tu bukan Tuhan kah? Sepatutnya la ilaha la Rabb, ataupun kita kata asyhadu alla ilaha, tak boleh. Rabb tu bukan. Rabb membawa maksud yang lebih besar lagi daripada. Rabb itu hanya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha mulia. Boleh tak sidang penonton sekalian? Faham tak perbincangan kita ni? Faham tak? Saya harap faham lah. InsyaAllah berkaitan dengan kalimah syahadah, jangan kita buat main-main dah. Kita syahadah betul-betul dan jangan rosakkannya dengan menggunakan lafaz-lafaz. Allah tak semayang pun tak apa. Mayang ni bukan penting pun. Rosak syahadah kita. Allah tak pergi haji pun boleh masuk syurga. Jangan rosakkan syahadah kita. Allah puasa bulan lain pun boleh puasa, bukan Ramadan saja. Kita menafikan benda-benda, kita rosak syahadah kita, jaga jangan. Boleh sidang penonton sekalian? Kawal diri kita daripada terkeluar daripada menggunakan kalimah-kalimah yang boleh merosakkan syahadah kita. Ingat, baiki kalimah syahadah dan perelokkan kalimah syahadah. Jumpa lagi insya-Allah dalam masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.